Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Rozita binti Adamli dari SMK Convent Taiping akan membantu murid-murid mengukuhkan penguasaan topik pendidikan Islam tingkatan 4, bab akhlak Islamiyah, iaitu bersikap benar menjauhkan kemunafikan. Standard pembelajaran yang mesti murid-murid kuasai ialah 6.15.1 menyatakan pengertian dan dalil nakli bersikap benar, 6.15.2 menerangkan tuntutan bersikap benar dalam setiap keadaan, 6.15.3 menjelaskan contoh bersikap benar yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, dan 6.15.4 merumuskan hikmah bersikap benar dalam setiap keadaan. Mari sama-sama kita melihat maksud bersikap benar dari segi istilah. Bersikap benar bermaksud tidak berdusta dari segi perkataan, perkabaran dan perbuatan. Okey, murid-murid lihat Ustazah telah tandakan slash pada maksud bersikap benar untuk menunjukkan terdapat dua kata kunci yang penting dalam maksud bersikap benar. Yang pertama, tidak berdusta, dan kata kunci yang kedua dari segi perkataan, perkabaran dan perbuatan. Jika terdapat soalan yang bertanyakan contoh bersikap benar dari segi perkataan, perkabaran dan perbuatan, Ustazah ada menyediakan contoh jawapan. Yang pertama dari segi perkataan. Contoh jawapan yang kita boleh berikan seperti bersikap benar dan tidak berbohong apabila berkata-kata. Dari segi perkabaran, menyampaikan berita yang benar dan tidak menyampaikan berita palsu. Dari segi perbuatan, melakukan tugas dengan ikhlas atau telus atau berintegriti. Dalil nakli tentang kegalakan bersikap benar. Okey, murid-murid perlu membaca dan mengetahui dalil nakli berkaitan bersikap benar. Dalil nakli bermaksud dalil yang diambil sama ada daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Contoh ayat Al-Quran berkaitan dengan galakan bersikap benar dapat diambil daripada Suratul Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar. Begitu juga murid-murid boleh mengambil daripada maksud dalil tentang kebaikan ataupun hikmah atau kesan atau keburukan sesuatu tingkah laku atau perbuatan. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW ada bersabda yang mafhumnya bahawa bersikap benar akan membawa seseorang kepada kebaikan, dan membawa seseorang ke syurga. Manakala bersikap dusta akan membawa seseorang kepada kejahatan dan kejahatan itu akan membawa seseorang ke neraka. Daripada maksud dalil hadis ini, murid-murid
boleh mendapat info tentang kebaikan bercakap benar dan keburukan berdusta. Tuntutan bersikap benar. Hukum bersikap benar adalah wajib. Okay, dalam buku teks tingkatan 4, tuntutan bersikap benar dipecahkan kepada 5 aspek. Justeru murid-murid perlu bersedia ya jika soalan menanyakan kepada murid-murid daripada mana-mana aspek. Kan contoh jelas kan tuntutan bersikap benar dalam tutur kata. Okey, jawapan yang murid-murid boleh berikan ialah tidak berbohong apabila berkata-kata dalam semua keadaan. Yang kedua, memelihara diri daripada mengeluarkan lafaz yang jelas mendatangkan dosa dan mengelirukan. Aspek yang kedua ialah benar dalam niat dan kemahuan. Ya. Jadi jawapan yang kita boleh berikan ialah berniat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berniat untuk membuat kebaikan semata-mata. Okay, aspek yang ketiga benar dalam keazaman dan cita-cita. Ya, jawapan yang kita boleh berikan ialah bertekad untuk mencapai apa-apa yang dicita-citakan. Ya, dan yang kedua tindakan yang dilakukan seiring dengan keazaman ataupun tekad untuk mencapai matlamat ataupun cita-cita. Okey, aspek yang keempat ialah benar dalam menepati janji. Ya, berjanji dengan apa-apa yang mampu ditunaikan. Ya, sekiranya kamu tidak mampu menunaikan, kamu jangan berjanji. Ya, yang kedua, menunaikan apa-apa yang telah dijanjikan. Dan yang ketiga, melaksanakan tepat dengan sesuatu yang dijanjikan. Okey, manakala aspek yang kelima ialah benar dalam tugas, ya, iaitu melakukan tugasan tanpa mengharapkan balasan, iaitu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, melakukan tugasan dengan cara yang terbaik, ataupun kamu boleh gantikan dengan penuh amanah, bertanggungjawab, kan, telus, berintegriti. Okey, itu tuntutan bersikap benar ya ketika menjalankan tugas. Okey. Contoh Rasulullah SAW bersikap benar. Ya, kita lihat contoh satu. Ya, Ustazah telah highlightkan dengan tulisan yang berwarna merah kerana Ustazah ringkaskan ayat ya supaya murid-murid tidak perlu menulis ya ayat yang begitu panjang untuk menulis contoh. Ya, Rasulullah SAW ya menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umat manusia dengan bersifat benar. Baginda tidak menokok tambah ayat-ayat yang disampaikan kerana setiap tutur katanya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, lihat pula contoh yang kedua. Ya, berkaitan dengan contoh Rasulullah SAW bersikap benar walaupun ketika bergurau. Ya, jadi Ustazah ringkaskan ayat ya dengan tulisan yang berwarna merah. Ya, baginda Rasulullah SAW sentiasa bersikap benar walaupun ketika sedang bergurau tanpa memasukkan cerita-cerita palsu. Jika soalan meminta murid supaya menulis satu kisah Rasulullah SAW bergurau, jadi murid-murid
bolehlah menulis ya kisah Rasulullah dengan seorang perempuan tua yang meminta baginda mendoakannya supaya masuk ke dalam syurga. Ya, Rasulullah memberitahu wanita tersebut bahawa beliau tidak layak masuk ke dalam syurga menyebabkan wanita itu sedih dan menangis. Ini disebabkan Nabi memberitahu bahawa Allah telah berfirman ya yang maksudnya perempuan-perempuan yang menjadi penghuni syurga semuanya akan menjadi gadis-gadis ya yang sebaya umurnya. Okey. Katakanlah ya ada soalan yang menyoal bagaimanakah anda mencontohi sikap benar Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Nampak tak Ustazah gariskan perkataan anda? Anda di sini bermaksud murid. Ya, anda di sini bermaksud murid. Ya. Jadi jawapan yang kita hendak berikan mestilah dari sisi murid. Ya. Cara bagaimana seorang murid mencontohi sikap benar Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Dan bukannya memasukkan cerita Rasulullah SAW dalam jawapan. Ya. Jadi di sini Ustazah berikan contoh jawapan. Ya, kita hendaklah bersikap benar walaupun sedang bergurau kerana terdapat sebilangan orang suka bergurau senda dengan memasukkan cerita-cerita palsu supaya orang ketawa. Kesannya kita dapat mengelak daripada melakukan dosa. Kesimpulannya, kita hendaklah mengamalkan akhlak Rasulullah SAW supaya hidup dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hikmah bersikap benar. Ya, hikmah bersikap benar boleh dipecahkan kepada dua aspek. Ya, aspek pertama dari segi individu, manakala yang kedua dari aspek masyarakat. Ustazah telah labelkan ya, I untuk individu, manakala M untuk masyarakat. Ya, cuba kita lihat ya. Hikmah bersikap benar dari aspek individu. Terpelihara daripada sifat munafik ya, yang dibenci oleh Allah. Menenangkan hati kerana tidak melakukan dosa. Ya, menjadi contoh teladan kepada orang lain kerana maruahnya dipandang tinggi. Ya, ini aspek untuk individu. Ya, manakala aspek untuk masyarakat, saling bekerjasama. Ya, kerana wujud perasaan saling mempercayai. Ya, kenapa Ustazah buat tanda slash? Ya, ini menunjukkan terpelihara daripada sifat ini munafik ialah isi. Yang dibenci oleh Allah ialah huraian. Ya, jadi sekiranya soalan yang dimulakan dengan kata tugas jelaskan, maka murid-murid tidak perlu membuat huraian. Tetapi jika kata tugas soalan bermula dengan terangkan atau huraikan, maka murid-murid perlu berikan isi dan huraian kepada isi. Jadi untuk huraian, murid-murid boleh mulakan dengan kata hubung. Ya. Ada orang menggunakan suka, iaitu supaya, untuk, kerana, agar. Ada yang menggunakan kabus ya, kerana, agar, bagi, untuk, supaya, seperti ya. Jadi anak-anak ataupun murid-murid boleh menggunakan mana-mana kata hubung yang sesuai. Okey, ini nota tambahan ya yang Ustazah tambah untuk hikmah ya. Dipercayai oleh orang lain kerana tidak bercakap bohong. Ini sesuai untuk individu. Masyarakat akan saling mempercayai kerana saling menepati janji. Ini untuk masyarakat. Bila kamu letak masyarakat di depan, maka soalan ini sesuai ya. Jawapan ini sesuai untuk soalan aspek masyarakat. Masyarakat menjadi contoh teladan kepada masyarakat atau bangsa lain kerana imej masyarakat dipandang tinggi. Ya.
Ini tambahan info untuk spektrum ilmu berkaitan dengan sifat orang munafik. Mungkin murid-murid bertanya, apakah itu sifat orang munafik? Jadi dalam hadis ini diberitahu terdapat 3 sifat orang yang munafik. Jadi Ustazah telah highlightkan dengan tulisan berwarna merah. Ya, orang munafik ni dia suka berdusta, dia suka mungkir janji dan bila diberi kepercayaan dia akan mengkhianatinya. Dan akhirnya Ustazah tinggalkan satu soalan kebat untuk murid-murid fikirkan dan bincangkan bersama Ustaz dan Ustazah di sekolah. Stimulus soalan membudayakan amalan. Jika tidak pasti jangan kongsi. Ini tagline untuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi huraikan pandangan anda tentang pernyataan di atas.